مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita diberkati dan dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Datuk. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر وأتمم لنا بالخير يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Tuma Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Marilah kita ucap syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan bersama pada malam ini bagi pengajian kitab tauhid syarah Matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat terkenal. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, pada malam ini kita sambung pada muka surat 121 yang berkaitan dengan ta'alluq qudrat. Sebelum itu mari ingat, mari kita ulang kaji sedikit ulang kaji sedikit tujuan kita belajar ilmu tauhid tidak lain bukan semata-mata hanyalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk beramal dengan kefahaman tauhid kita. Dan di dalam mazhab kita, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, diajar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian sifat 20. Mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang wajib, sifat yang mustahil, yang harus, sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Nabi, bagi Rasul, dan juga sifat yang harus bagi Rasul. Dan dalam pengajian ilmu tauhid kita, dalam pengajian sifat 20, kita telah kupas daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrah. Malam ni kita dah masuk bab qudrat, iaitu sifat ma'ani yang pertama. Hadirin hadirat sekalian, kita ulang kaji sedikit 20 sifat yang wajib kita belajar. Yang pertama wujud, iaitu sifat nafsiyah bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ini 5 sifat salbiyah.
ya, iaitu sifat-sifat bagi menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani, sifat-sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada 7 sifat ini semuanya sifat-sifat ma'ani ni bertaalluk kecuali pada sifat hayat, pada sifat hayat. Yang lainnya semuanya bertaalluk. Apa maksud ta'alluk kita dah bahas dalam kuliah yang lepas, iaitu sifat ta'alluk ni maknanya sifat itu ada fungsinya, dan pada perbahasan yang lepas kita dah masuk ta'alluk sifat kudrat, iaitu berkaitan dengan ta'alluk sifat kudrat ini berkaitan dengan segala yang mungkin, apa perkara yang mungkin, iaitu terpudang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan atau tidak menciptakan. Ini perkara mungkin. Ini makhluklah, kita lah, segala makhluk adalah mungkin, Hadirin hadirat sekalian, jadi dalam bab ta'alluq sifat kudrat ini, ulama tauhid dalam kitab ini, Al-Imam As-Sanusi yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan dan rakan-rakan, telah membahagikan ta'alluq kudrat ini kepada yang berkaitan dengan perkara mungkin tadi ni, membahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama yang disebut dengan saluhi qadim, saluhi qadim. Kita dah bahas dah dalam kuliah kita yang lepas, iaitu apa maksud saluhi qadim. Saluhi ni maksudnya baik ataupun sesuai, ataupun yang patut. Qadim sejak azali, maknanya Allah Subhanahu wa taala sama ada untuk menciptakan sesuatu ataupun tidak ketika azali lagi tu, yang patut dan sesuai, ini terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasa ini dipanggil ta'alluq saluhi qadim, sejak azali lagi telah ditentukan, sama ada sebagai contohnya, sama ada seseorang manusia itu nak dihidupkan ataupun tidak, nak dijadikan ataupun tidak, telah ditentukan, telah ditentukan. Kita yang bernama si Fulan bin si Fulan telah ditentukan sejak azali lagi, nak dilahirkan daripada keturunan mana, itu telah ditentukan sejak azali lagi, bila nak dilahirkan telah ditentukan, sejak azali lagi, itu dipanggil saluhi qadim, yang patut dan layak, bagaimana rupa dia, kulitnya macam mana, semua telah ini yang kita panggil telah ditakdirkan ataupun telah ditentukan, sejak azali lagi, telah diqadarkan, sejak azali lagi. Kemudian yang kedua, fasa yang kedua, kita ulang balik semula, yang dipanggil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sama ada diciptakan atau sebaliknya. Ini dipanggil fasa qabdah, setelah penentuan saluhi qadim tadi, sejak azali tadi ditentukan, tentang
untung nasib seseorang ataupun sesuatu makhluk nak dijadikan ataupun tidak. Kemudian melalui pula fasa qabdah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama ada terpulanglah, terpulang kepada Allah, ya. Seolah-olahnya kalau kita buat dalam apa kita misalkan ataupun kita buat perbandingan, ya. Perbandingan dalam bahasa yang lebih mudah, ya. Bila contohnya seorang tukang rumah lah, ya. Kita panggil apa, arkitek lah, kita arkitek, ya. Dia merangka pelan lah, ya. Merangka pelan, ya, untuk buat sebuah rumah, ya. Sebelum buat rumah ni maknanya kena buat pelan dia dulu, rangka macam mana, ya, bentuk rumah, berapa banyak bilik, ya, di mana ruang tamu, ya. Dah siap dah pelan ni. Ni seolah-olahnya pelan ni itulah yang ditetapkan sejak azali tadi tu, seolah-olahnya begitu untuk mudah kita faham. Kemudian bila melalui fasa qabdah, rumah tak buat lagi ni, kan? Arkitek dah siapkan pelan. Kemudian tengok balik pelan tu, tengok nak ubah ke tidak, nak buat ke tidak, ada nak ubah sesuai ke tidak. Itu seolah-olah begitulah. Fasa qabdah ini terpulang kepada orang yang nak buatnya, ya. Dalam konteks ilmu tauhid kita ni terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak teruskan ke tidak, ya, nak dihidupkan ke tidak kita nanti ni, itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil fasa qabdah. Kemudian sehinggalah sampai saat kita dijadikan, kita dilahirkan, ya. Ditiupkan roh kita dalam rahim ibu kita, ya. Dan kemudian dilahirkan kita. Bila lahir ni, lahir je kita, contohnya, ya, telah ditakdirkan kita lahir sejak azali tadi ni, ya. Kita lahir 1 hari bulan 1 tahun 50, contohlah, contoh. Jadi ditetapkan di azali tadi ni, saluhi qadim tadi ni, ditetapkan oleh Allah SWT akan lahir 1 hari bulan 1 sipulan bin sipulan, ya. Kemudian melalui fasa qabdah, ya, Allah tengok pula nak jadi pula, nak dijadikan ke tidak, ya. Kalau maknanya bila Allah Taala dalam genggaman Allah SWT itu, ya, kemudiannya Allah SWT menetapkan teruslah, ya, dijadikanlah hamba ni seorang sipulan bin sipulan ni untuk lahir 1 bulan 1. Ini fasa qabdah, ya. Kemudian bila sampai waktu sebenar 1 bulan 1 tadi ni tahun 50, maka lahirlah tadi sipulan bin sipulan tadi. Ini dipanggil fasa tanjizi hadis, ya. Tanjizi hadis, pelaksanaan yang sebenar, yang baru, ya. Maka lahirlah sipulan bin sipulan tadi pada 1 hari bulan 1, ya, tahun 50, contoh, ya. Nampak ada 3 fasa, ya. Fasa saluhi qadim, fasa qabdah, dan yang ketiga fasa tanjizi hadis, ya. Ini termasuk tadi dalam apa? Ta'alluq kudrat Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan tadi ni, ya, penciptaannya melalui fasa-fasa yang tersebut, ya. Kemudian malam ni kita sambung, ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ya. Saya ingat bila saya ulang sedikit tadi, sekurang-kurangnya kita dapat ingat balik, ya, apa yang dimaksudkan dengan ta'alluq tadi yang berkaitan dengan qudrat tadi, ya, yang berkaitan dengan fasa-fasa saluhi qadim, qabdah dan juga tanjizi hadis, ya. Setelah itu, kita sambung malam ni ke surat 121, ya, siapa yang ada kitab, yang ada buku, paragraf yang kedua, ya. Setelah itu proses ini berterusan sehingga tamat fasa yang kedua. Itu fasa pertama tadi penciptaan, ya. Fasa kedua iaitu kematian bagi makhluk.
dalam bab penciptaan tadi dia melalui yang 3 fasa tadi, ya, saluhi qadim, qabdah dan juga tanjizi hadis, ya, pelaksanaan, ya, kudrat tadi, ya. Proses ini berterusan sehingga tamat fasa yang kedua, ya, iaitu kematian bagi makhluk. Jadi maknanya tadi tanjizi hadis tadi, lahirlah sipulan bin sipulan tadi 1/1, ya, sampai 1/1 tahun 50 dan hiduplah dia, daripada bayi, membesar, ya, sampailah dia mati, ya. Bila mati masuk fasa yang kedua, ya, iaitu kematian bagi makhluk. Sepanjang kehidupan, sepanjang daripada 1/1 tahun 50 tadi ni dia hidup, ya, sampailah sekarang ni, sampailah nak mati tadi, nak mati nanti, ya. Sepanjang kehidupan seseorang itu, atau kewujudan sesuatu itu tidak akan terlepas daripada genggaman Allah Azza wa Jalla, ta'alluq qabdah tadi, ya. Hal ini bermaksud Allah Azza wa Jalla boleh mematikan menurut iradahnya dan dengan sifat kudratnya pada mana-mana waktu yang dikehendakinya. Mereka yang masih hidup sedang berada di dalam ta'alluq ini, ya. Sedangkan mereka yang telah meninggal dunia sudah melalui ta'alluq tanjizi hadis, iaitu pelaksanaan yang baru yang kedua. Maka jumlah ta'alluq secara keseluruhan ketika ini berjumlah 5 ta'alluq. Macam mana pula 5 ta'alluq tadi? Yang pertama tadi apa? Ta'alluq saluhi qadim. Ni sejak azali tadi. Ya, sejak azali dah ditentukan sipulan tadi akan lahir 1/1 tahun 50 contoh, ya. Itu fasa yang pertama. Yang kedua, fasa qabdah. Fasa qabdah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu terpulanglah pada kehendak, ya, kudrat, iradat Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan ke tidak sipulan ni, ya. Sebab belum lahir lagi, kan, belum sampai lagi sebab azali ni, ya, sejak mula lah, ya, sejak mula, ya. Jadi itu fasa yang kedua, ta'alluq qabdah tadi. Kemudian lahirlah, bila lahir 1/1 tahun 50, ya, ta'alluq saluhi qadim tadi, penentuan sipulan bin sipulan ini akan lahir 1/1 dah berjuta-juta tahun dah, ya. Sejak azali tadi, ya. Sejak Allah Subhanahu Taala menciptakan alam ini, ya. Sejak azali lagi, ya. Jadi tadi melalui fasa qabdah, ya, sama ada Allah Taala nak hidupkan ke tidak. Maka bila lahir saja masuk fasa yang ketiga, tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis maknanya berlaku kejadian yang sebenar, ya. Fasa qabdah tu ke Allah tanya kita nak jadi khalifah ke tidak, ya. Ni tak dapat saya nak jawab sekarang ni, ya, yang siapa yang tanya ni. Fasa qabdah tu Allah Ta'ala tanya kita nak jadi khalifah ke tak, Datuk, ya. Ni tak dapat saya nak jawab sekarang ni, ya. Yang kita nak mudah faham fasa qabdah tadi, saya buat perbandingan tadilah, ya. Bila seorang nak seorang arkitek nak buat rumah, yang pertama dia buat plan dulu, kan. Planning dia dulu. Planning tu seolah-olah itu saluhi qadim lah. Perancangan Allah sejak azali tadi ni. Itu dipanggil planning tu, ya. Planning, buat plan, ya. Kemudian fasa qabdah tadi ni, jika Allah Taala itu terpulang kepada kehendak Allah Taala, dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan ke tidak orang ni, nak hidupkan ke tidak sipulan tadi ni. Itu fasa qabdah tadi. Jadi kalau maknanya tak jadi, ya, tak dihidupkan, maka tak jadilah. Ini sebab itu adalah sebab kita ni adalah termasuk dalam apa tadi? Yang mungkin tadi ni. Perkara mungkin. Kita ni hidup ke, mati ke, ya, nak dijadikan ke tidak, sebab kita termasuk dalam perkara mungkin, ya. Boleh faham, ya, insya-Allah.
Jadi bila dilahirkan, kita tak tahu ni ya. Kita pun tak tahu ya, untung nasib kita tu ya. Si fulan yang nak lahir ni pun dia tak tahu. Tilikan Allah Taala tadi ni dalam fasa qabdah tadi ni, dia akan dihidupkan ke tidak, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu ya. Cuma tujuan kita nak belajar ni, kita nak faham ya, fasa-fasa tadi tu, nak faham bab ta'alluq tadi ni ya. Ta'alluq kudrat Allahu Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kudrat Allahu Subhanahu Wa Taala tadi ni berfungsi sejak azali melalui fasa qabdah dan melalui fasa sebenar tanjizi hadis. Apa maksud tanjiz? Tanjiz ni maksudnya pelaksanaan kejadian sebenar ya. Hadis barulah ya. Jadi kita lahir, si fulan tadi lahir 1 hari bulan 1 tahun 50, maksudnya masuklah fasa tanjizi hadis. Berlakulah kejadian sebenar, lahirlah si fulan tadi ya, 1 bulan 1 tahun 50. Itu kalau ta'alluq tadi ni masuk fasa ketiga lah ya. Jadi apa yang disebut dalam kitab ni tadi ni, ada jumlah dia 5 fasa. Fasa yang keempat apa dia? Masuk balik ni, fasa qabdah tadi. Ni yang kita nak faham. Daripada si fulan yang lahir tadi ni 1 bulan 1 tahun 50 sampailah hari kematian dia. Ya, sampailah hari kematian dia, ni pun dalam qabdah Allahu Subhanahu Wa Taala, dalam tilikan Allahu Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq qabdah tadi. Apa maksud dia? Bila lahir daripada 1 bulan 1, sekarang hidup kan? Masih hidup. Contohnya sekarang dah termasuk tahun 2023. Maksudnya si fulan tadi dah hidup selama berapa tahun? Daripada tahun 50 sampai sekarang 73 tahun. Betul lah? Masuk 2023. Dah masuk 73 tahun dah. Daripada fasa 1 bulan 1 tahun 50 tadi sampailah hari ini, maksudnya masih dalam qabdah ataupun dalam tilikan Allahu Subhanahu Wa Taala, dalam pemerhatian Allahu Subhanahu Wa Taala, dalam ta'alluq kudrat, dalam ta'alluq qabdah tadi ni ya, dalam sifat kudrat tadi ni. Maksudnya apa? Terpulang kepada Allah Taala. Sekarang ni nak matikan ke? Nak matikan umur dia 5 tahun ke? Nak matikan umur dia 10 tahun ke? Bila ending dia, mati dia bila? Ini dalam qabdah Allahu Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang masih hidup, maknanya Allah izinkan orang tu hidup. Ya. Ini fasa yang keempat. Sampailah nanti dia meninggal, masuklah fasa yang kelima, ta'alluq pengakhiran ya, pengakhiran hidup hayat si fulan tadi ni. Tu baru masuk tu 5 fasa lah. Tu maksudnya 5 fasa tadi tu ya. Jadi fasa keempat sekarang ni dalam qabdah Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Puan Aminah yang kat tangan ni. Sila. Puan Aminah ke nak tanya ke? Sila. Tidak Ustaz. Oh tak ada. Tertekan. Okey. Saya sambung ya. Okey. Jadi sekarang ni maknanya tadi kita masuk si fulan tadi masuk fasa yang keempat, ta'alluq qabdah. Masih berterusan, maksudnya ta'alluq qabdah kita ni maksudnya dalam tilikan Allah Subhanahu Wa Taala ni berterusan sampailah kita mati, masuk fasa yang kelima lah, mati tu ya. Bila masuk tu matilah kita ya. Jadi dalam fasa qabdah sekarang ni kita hiduplah ya. Kita masing-masing tiliklah diri sendiri. Ya, Allah Taala tilik kita sekarang ni dalam qabdah, dalam genggaman Allahu Subhanahu Wa Taala. Anytime kalau kata Allah Taala nak jemput kita, Allah Taala jemputlah. Allah Taala matikan kita. Diutuskan malaikat Israel untuk mengambil nyawa kita. Ya. Sebab itu maksud qabdah ni dulu kalau hadirin hadirat sekalian ingat, saya pernah buat misalan orang yang sedang koma ya. Orang yang sedang koma
diberi bantuan pernafasan, kan? Pernafasan ataupun diberi bantuan oksigen, ya. Koma di hospital, ya. Macam-macam wayar dipasang, kan, ke badan sipulan ni. Yang mudah kita nak faham qabdah ni waktu tu lah. Waktu orang ni koma, kita nampak di skrin tu kan ada dia punya graf dia tu, kan, naik turun. Itu contoh lah, contoh yang paling mudah kita nak faham. Ada ketika line ni jadi rata, kan? Bila jadi rata maknanya orang ni matilah. Seolah begitu, betul, kan? Yang kan ada monitor, skrinnya yang monitornya. Jadi bila nadi ni berhenti berdenyut, maka line tu jadi rata, flat, kan, bunyi dia, kan, dia tak ada bunyi tu, kan. Jadi ada ketikanya dah lurus dah garisan tu, ya, maka doktor pun usaha. Doktor datang usaha buat CPR, tekan dada. Bila tekan dada tak jalan juga, masih flat, dia ambil yang dua ketul tu, kan, yang apa namanya tu, yang guna elektrik tu, ya, ditekan kepada dada sipulan yang tengah sakit tadi ni, tengah nazak tadi ni, ya. Tiba-tiba naik balik garisan tadi, kan, garisan lurus dia naik balik graf tu, maknanya hidup balik, ya. Nampak, ya. Kita ini biasa kita tengok, ya, biasa kita kadang-kadang kita tengok di TV dalam cerita dan sebagainya. Apa maksudnya ni, hadirin hadirat sekalian? Inilah nak menunjukkan orang itu dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala nak dimatikan orang itu ataupun nak disambung hayatnya. Ya, kadang-kadang orang tu dah nazak dah flat dah. Garisan tu dah lurus dah. Ya, bila doktor usahakan hidup balik, seolah-olah hidup balik semula, ya. Seolah-olah mati hidup semula, ya. Seolah begitu. Ini apa? Dalam qabdah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah nak menunjukkan betapa kudrat. Ini sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, dalam ta'alluq kudrat, dalam ta'alluq qabdah genggaman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ni mungkin bila saya beri contoh macam tu mungkin mudah kita faham. Ya, nak tunjukkan apa? Betapa kudrat, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ni sentiasa di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kat situ kita kena pegang, ya. Jadi itu terpulanglah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dimatikan kita, matilah waktu tu. Ya, tetapi ada juga beberapa kejadian, mungkin banyak juga kejadian, walaupun garisan tu dah lurus tadi ni, dah kat skrin TV, tiba-tiba dia naik balik, ya, berdenyut balik nadi ni. Ya, alhamdulillah Allah Taala maksudnya panjangkan umur orang tu. Dan kadang-kadang ada orang tu yang sihat balik semula, hidup bertahun-tahun, kemudian baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nampak, ya? Jadi kemudian bila dimatikan, ya, mati yang sebenarlah, ya, Allah Taala cabut, ya, nyawa sipulan tadi, barulah, ya, itu tanjizi hadis bagi kematian, berlakulah kematian sebenar sipulan tadi ni, ya, untuk mencukupkan apa tadi, 5 ta'alluq tadi ni, ya. Daripada saluhi qadim, kemudian qabdah, kemudian tanjizi hadis bagi fasa pertama kehidupan tadi, nak penciptaan, ya. Kemudian fasa kedua pengakhiran, dia masuk balik qabdah tadi, dan juga pengakhiran kematian dia, ya. Tanjizi hadis bagi menamatkan, ya, pengakhiran atau sebagai pengakhiran sipulan tadi, matilah dia, meninggallah dia, ya. Saya harap boleh dapat, insya-Allah, ya.
Setelah itu, kita sambung muka surat 122. Setelah itu setiap manusia akan melalui fasa berada di alam barzakh, ya. Sebelum sampai ke alam akhirat, setiap manusia akan melalui fasa ini. Mereka yang sudah meninggal dunia berada di dalam ta'alluq qabdah Allah Azza wa Jalla, genggaman Allah Subhanahu wa taala sebelum dibangkitkan pada hari akhirat. Dalam erti kata yang lain, pada fasa ini Allah Azza wa Jalla boleh mengekalkan mereka yang sudah mati itu di dalam kuburnya tanpa dibangkitkan ataupun dibangkitkan semula apabila sampai masanya. Ketika Allah Ta'ala membangkitkan si fulan yang telah mati tersebut, maka berlakulah tanjizi hadis yang ketiga, pelaksanaan yang baru, maka jumlah ta'alluq 7 ta'alluq ke semuanya, ya. Dia campurkan balik, ya. Jadi nak kata apa sebenarnya di sini, hadirin hadirat sekalian, ya. Kali baca macam-macam tak faham. Apa yang nak diterangkan di sini ialah disyarahkan di sini, bila si fulan tadi masuk dalam alam barzakh, dia masuk balik dalam fasa qabdah, genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nak bahas lagi panjang sebenarnya ni, ya. Dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala berada di alam barzakh. Bila berada di alam barzakh ini, hadirin hadirat sekalian, apa maksudnya? Apa yang berlaku di alam barzakh bila kita mati? Ya, sama ada kubur kita menjadi salah satu taman daripada taman syurga ataupun menjadi salah satu lubang daripada lubang neraka, ya. Nampak di situ. Jadi bila berada di alam barzakh ini, kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sampailah kita dibangkitkan. Ni, ya, fasa ketiga ni. Alam tadi fasa penciptaan sampai lahir. Kemudian fasa kedua daripada lahir sampai mati. Fasa ketiga daripada alam barzakh sehingga dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Jadi di alam barzakh ni kita berada dalam qabdah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ada kita beroleh rahmat di dalam kubur ataupun ditimpakan azab, ya, di dalam kubur. Ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak cerita kat sini, hadirin dan sekalian, bila kita berada di alam barzakh ini, ya, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita dibangkitkan nanti, ya. Kita pun tak tahu ni, ya, dalam kubur nanti macam mana dah kita, kan, kita pun tak tahu, ya. Cuma bila kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya, sehinggalah kita dibangkitkan nanti, bila kita lihat, ya, apa yang dibahas dalam kitab-kitab yang kita dengar daripada tuan guru, sipulan ataupun seorang hamba Allah bermimpi, ya. Bermimpi. Ini saya bagi contoh saja yang mudah kita faham, ya. Nafsir kita dalam kubur nanti, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala nanti. Seorang hamba Allah bermimpi melihat ibunya ke ataupun ayahnya diazab di dalam kubur, ya. Maka, ya, bila bermimpi begitu, maka sedih, ya. Jadi sedih sebab nampak mak dalam kubur ni diazab, ya, diazab di dalam kubur. Maka anak tadi pun pergilah berjumpa seorang alim, ya, tuan guru. Saya tak ingat kisahnya, dia jumpa syekh siapa, saya tak ingat, ya. Maka ditanya syekh tu, ya, cerita kepada syekh tu, ya, tuan syekh, saya bermimpi, ya, mak saya, bapa saya diazab dalam kubur, ya. Bagaimana, ya? Jadi dalam kisah itu dinyatakan, diberitakan, tuan syekh ni kata, ada tak menyimpan zikir, ya, sebanyak 70,000. Zikir apa? Zikir la ilaha illallah tu lah, ya. Ya.
Menyimpan zikir. Ini mustahak zikir ni. Ya. Ada tak simpan zikir 70,000? Ya? Anak tadi ni kata tak ada. Ya? Kalau tak silap begitulah. Ya. Kenapa 70,000? Sebab Tuan Syekh ni kata zikir tu 70,000 ini bila disedekahkan kepada arwah ni, mudah-mudahan boleh melepaskan dia daripada azab kubur. Ya. Maka anak tadi ni pun carilah orang yang ada zikir ni, yang menyimpan zikir 70,000. Ya. 70,000 ya, menyimpan zikir. Ya. Jadi jumpalah ya, dan dengan barakah ya, dihadiahkan ataupun disedekahkan pahala 70,000 ya, zikir tadi ni kepada mak si fulan tadi ni, kepada bapa si fulan tadi ni. Maka tak lama lepas tu si fulan ni bermimpi balik ya, bermimpi ya, melihat ayahnya, ibunya telah dilepaskan daripada seksa kubur ya. Dilepaskan daripada seksa kubur. Maka beliau pun berjumpa balik ya, orang alim tadi ya. Ni nak membenarkan ini kisah yang sangat menarik ya, yang diceritakan oleh tuan guru ya, bagaimana zikir 70,000 ini dapat ya, dengan barakah ya, zikir 70,000 tadi ni dapat membebaskan ya, ayah kita, ibu kita daripada seksa kubur ya. Apa yang saya nak cerita di sini ialah ini dalam qabdah ataupun dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh ya, dengan kudrah dia nak membebas, ini terpulang ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, nak membebaskan sipulan-sipulan daripada seksa kubur dan sebagainya. Satu lagi hadirin hadirat, apa yang saya sebut tadi ni ialah saya nak beri galakan kepada kita ya, hadir, kepada diri saya sendiri ya, hadirin hadirat sekalian, kepentingan menyimpan zikir ni 70,000 kali. Dulu semasa ayahanda saya hidup di kampung kampung saya, dibuat halaqah zikir ni ya, setiap minggu ya, malam Jumaat. Dan ada orang tukang catit ni ya. Satu malam tu zikir 300 kali ya. Dari rumah ke rumah ya. Rumah nombor 1 ya. Kemudian minggu depan pergi rumah nombor 2, bergilir-gilir di kampung ni. Dan dicatat nak dapat 70,000 zikir ni, nak dijumlahkan. Berjalanlah setiap minggu tapi lah saya pun tak pasti bila berakhirnya saya ingat bila selepas ayahanda saya meninggal dunia, rasanya tak ada dah ya, halaqah zikir ni tak ada dah ya. Jadi ya, sebab 70,000 zikir ni ya, 70,000 zikir ni saya ingat saya tak pasti sama ada dalam kitab Hidayatus Sadiqin ataupun kitab yang lain ya, yang menceritakan tentang 70,000 zikir ini. Insya-Allah mudah-mudahan dengan barakah 70,000 zikir ni dapat membebaskan seorang sipulan ni daripada azab kubur, insya-Allah ya. Jadi balik kepada cerita qabdah tadi ni, dalam genggaman Allah. Jadi sementara menunggu daripada kita mati ni kalau orang ni mati dah 1000 tahun dah kiamat tak tahu bila lagi, sehingga dibangkitkan di yaumil mahsyar, di hari kiamat nanti tak tahu berapa lama dah dalam kubur ni. Kalau dalam kubur ni wa'iyyazubillah, Allah Ta'ala azab tiap-tiap hari sampailah hari kiamat nanti wa'iyyazubillah. Jika kita beroleh rahmat kubur kita menjadi taman syurga, alhamdulillah jadi ini dalam fasa genggaman qabdah Allah Subhanahu wa taala, dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi terpulang ini kita belajar supaya kita faham, mudah-mudahan dalam fasa ini juga Allah Taala beri rahmat kepada kita. Dengan jalan apa? Satu, dengan jalan zikir tadi, pahala zikir tadi. Yang kedua, doa anak yang soleh
ya pada kita, ya. Ini pun banyak kisah-kisah yang kita dengar daripada tuan guru bagaimana doa anak yang soleh tadi ni dapat meringankan ataupun mengubah nasib, ya, ibu ayah yang ada di dalam kubur, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebab itu kalau boleh, ya, dulu saya ingat saya pernah kongsikan, ya, ziarah lah, ya. Mak ayah kita yang dah meninggal dunia ni kita pergi ziarah. Selain daripada kita doakan ibu ayah kita setiap lepas solat, ya, baca Yasin malam Jumaat ke, buat kuduri tahlil ke, ya, kita ziarah, ya, ziarah ibu ayah kita ni, ya, yang telah pergi, ya, pada waktu yang sepatutnya, ya, iaitu daripada hari Khamis lepas asar sampailah, ya, hari Jumaat satu hari sampai hari Sabtu sebelum Zuhur, ya. Kenapa pada waktu itu arwah-arwah ni nampak kita datang, ya. Nampak kita datang, ya, nampak kita mendoakan dia, ya. Ini waktu yang afdal, ya, disebut di dalam banyak kitab, ya. Dalam Mustikah Hadis pun ada, ya. Dalam kitab Mustikah Hadis pun ada, dan dengan adab-adabnya lah, ya, ketika kita ziarah kubur, ya. Jadi banyak cara lah, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Ini cara kita lah nak bantu, ya, nak bantu mudah-mudahan dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh ini ada beberapa cara, ya, kita nak bantu arwah-arwah, ya. Nasib kita sendiri pun tak tahu lagi macam mana, ya. Tapi ini menjadi satu motivasi lah, ya, motivasi kepada kita untuk kita beramal. Terutama tadi menyimpan zikir tadi ni, ya, menyimpan zikir 70,000, ya. Saya dah baca zikir 70k. Okey, sekejap, ya. Nak seorang 70k atau boleh jamak 70k untuk arwah bapa, arwah suami. Yang pada saya lebih baiknya ialah, ya, untuk menjawab soalan Puan Maimunah, ya, 70k ni untuk seorang lah, ya. 70,000 zikir ni untuk seorang, ya. Kemudian zikir 70,000 kali tu tak silap ada dalam kitab wasiat. Kami ada beradik-beradik buat setelah kami meninggal dunia, kami berbahagi untuk sedekah zikir setiap adik-beradik sehingga cukup 3 bulan. Boleh juga, tak ada masalah, ya. Yang mustahak jumlah tu cukup 70,000, ya. Sebaiknya, ya. Saya kongsikan lah, ya, sedikit petua lah, ya. Sebelum ini saya dah kongsikan, ya. Saya ingat kalau hadirin sekalian ingat lah. Kita orang biasa ni sekurang-kurang zikir ni berapa kali sehari semalam? Zikir la ilaha illallah berapa kali sehari semalam? Sekurang-kurang kita orang awam ni, sekurang-kurang zikir kita ialah 300 kali sehari semalam, ya, 300 kali sehari semalam. Maknanya mungkin 100 kali selepas subuh, 100 kali selepas maghrib, dan carilah masa yang lain, ya, sama ada tahajud ataupun lain-lain masa 100 kali lagi. Cukupkan 300. Kalau sebulan 30 hari, ya, 300 kali 30 hari berapa? Ya, 9,000 kan? 9,000 kali berapa nak cukupkan 70,000 ni? 9 kali 9 kali 10, 90,000. 9 kali 8, 72,000. Dah cukup tu, ya. Maknanya 8 bulan dah boleh dah, ya. 8 bulan Assalamualaikum. boleh, ya. Assalamualaikum. Ya, Tadi bukan Maimunah saya, ya, tadi orang lain. Nama je sama. Ya. Saya mau tanya tentang zikir la ilaha illallah. Ada tak cara-cara terbaik
untuk kita melakukannya. Ya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan Maimunah ya. Untuk saya perhatian hadirin hadirat sekalian ya. Dulu saya ingat saya dah kongsikan. Dalam kitab Hidayatus Salikin disebut adab zikir ni, yang pertama kena fokus lah ya. Fokus dan faham. Sebab tu kita belajar tauhid ni. Salah satu cara nak faham ni kita mengaji tauhid lah. Sebab zikir la ilaha illallah ya. Sifat 20 yang kita belajar ni, 20 yang mustahil, satu yang harus tu, inilah kita nak bawa dalam zikir kita ni. Nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah yang melainkan Allah tu, ya. Allah yang mana? Allah yang wujud tu lah. Allah yang mana? Yang bersifat qidam, yang tiada permulaan. Allah yang mana? Allah yang bersifat baqa, yang tiada berkesudahan. Allah yang mana? Ya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang tak serupa dengan makhluk yang baharu. Qiyamuhu binafsi. Semua tu yang kita nak bawa dalam zikir kita tu. Ya. Mungkin kita nak ingat satu persatu mungkin payahlah. Sekurang-kurangnya bila kita dah belajar sifat 20, kita dah faham tu. Dah faham keseluruhan sifat 20 tu. Inilah kita nak bawa dalam zikir kita, ya. Dan ditambah dalam hati, saya sebut dulu, ya. Muhammadur Rasulullah kita sambung dalam hati. Kita berzikir la ilaha illallah, lafaz di mulut, sambung dalam hati Muhammadur Rasulullah. Ya. 50 i'tiqad tadi, ingat ya. La ilaha illallah 41, Muhammadur Rasulullah ada 9 akidah di situ, ya. 4 yang wajib bagi Nabi, sifat yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Ya, yang 41 tadi la ilaha illallah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 41 campur 9, 50. Ni yang kita nak bawa dalam zikir kita. Ya. Dalam kitab Hidayatus Salikin disebut zikir ni bermula daripada mana? Daripada perut bawah naik ke atas. Ya, la ilaha illallah. Ya. Naik ke atas, di bawah. Turun. Hilang sekejap. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Tadi saya ingat selain saya yang tak Boleh, okey. okay. Tadi macam hilang tadi tu saya. Okey. Ini cara yang diajar dalam kitab Hidayatus Salikin, daripada perut naik ke atas, kemudian diturunkan, dilepaskan ke sebelah kiri hati kita, ya. Nak menguatkan, ya, nak mengingatkan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah Tuhan kita yang wajib kita sembah, ya. Itu cara kita berzikir, kalau ni satu lagi, ya. Yang sebaiknya zikir ni dapat ijazah daripada guru yang mursyid. Ya, sama ada guru-guru tarikat sebagainya lah, ya. Guru yang mursyid yang mengajar kita zikir, ya. Tarikat-tarikat yang diiktiraf lah, ya. Tarikat-tarikat yang muktabar, ya. Kalau di Negeri Sembilan ni tarikat Ahmadiyah lah, ya. Yang Tak dengar suara Ustaz. Sangkut balik. Lain step problem lain. Tarikat Naqsyabandiynya, tarikat Syazali, ya. Okey, dah jelas? Sekarang okey.
Tersangkut-sangkut. Okey, alhamdulillah. Tersangkut-sangkut tadi. Ya, kenapa tadi ya? Yalah. Ustaz Okey, ulang hadirin semula hadirat Ustaz. sekalian ya. Itu ulang balik. Sampai mana saya cakap tadi? Kaedah zikir tadi ya. Sebaik-baik zikir ni iaitu zikir yang diijazah oleh guru-guru yang mursyid, ya. Guru-guru yang mursyid ini ataupun guru-guru tarikat dah, ya. Yang diberi tauliah ataupun diberi ijazah oleh gurunya yang terdahulu dan diijazah oleh gurunya yang terdahulu, sampailah tadi temadinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau di negeri Islam ni yang terkenal tarikat Ahmadiyah. Sangkut lagi, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ujian ujung-ujung kuliah ni. Ustaz boleh dengar saya ke? Ustaz, kalau ni Ustaz off video dulu sebab nak dapatkan yang Ustaz kongsikan tu. Semua part penting tak dengar suara. Okey. Boleh dengar suara saya. Ya. Boleh. Jadi yang mustahak tadi ialah nak amalan untuk menyimpan zikir ni. Ini dah banyak tuan guru lah. Guru. Dan juga yang saya sendiri lah, ya, beberapa ada problem. Putus. Okey ke? Putus-putus juga. Ya, masih putus Ustaz. Tak dapat apa dah. Putus. Tak dapat ijazah nampaknya. Kami perlu diberi ijazah ya Ustaz malam ni. Ataupun Ustaz keluar dulu kot. Ya, satu lagi Ustaz keluar masuk balik. InsyaAllah lah yang okey. Cuba. Nak juga ilmu tu. Ya. Saya keluar. Saya tak dengar Ustaz. Sangkut-sangkut. Harap Ada yang cadangkan Ustaz keluar masuk sekejap. Sebab nakkan mungkin Ustaz nak ijazahkan apa ilmu tadi tu yang berzikir. Yang penting pula tu. Dari perut naik ke atas, lepas tu ke kiri. Dah ada still. Ustaz dah still situ. kejung. Rish. Keluar kot Ustaz. Balik. Okey. Dah clear ke suara saya? Aha. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada dua gambar pula Ustaz kan? Okey dah. Alhamdulillah Ustaz clear dah. Alhamdulillah. Cuma yang tadi tu belum live Boleh. Nak ijazah je Ustaz. Okey. Dia begini, saya ni tak layak untuk ijazah. Kita boleh je sendiri. Putus lagi. Sabar ya jemaah-jemaah. Ujian hari ni, ujian. Putus-putus. Subhanallah. Penting pula. Nak dapat berkat tu, nak dapat berkat. Penting ni. Nak buat amalan ni. Selawat, semua selawat. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tanda saya tak layak ijazah tu. Ya, usah tu. Sebab tu saya beritahu tadi, saya nak ijazah, saya tak layak. Semua saya terangkan tadi tu kaifiat. Ya? Boleh dengar ya? Alhamdulillah. Ustaz boleh. Saya terangkan kaifiat zikir tadi. Yang pertama, kalau boleh kita zikir ni lepas solat. Ya?
lepas solat, dalam keadaan ada wuduk, ya. Jadi kita boleh buat catatan sendiri. Tak nak cukupkan 70,000 tadi ni, ya. Kaifiat dia tadi ni yang saya terangkan tadi, yang disebut dalam apa ni, kitab Hidayatus Salikin, kita zikir, ya, daripada pusat ni, ya. Lepas tu kita tunduk di tengah ni, la ilaha illallah, ya. Naik ke atas, kemudian turun balik ke jantung di sebelah kiri. Itu cara zikir. Bukan kita hayun kepala kiri ke kanan tu, bukan. Ya, dari tengah. Ya, kenapa pun pengajian Masih putus. Ustaz kena tukar tempat kot. okey, boleh ya, insya-Allah. Subhanallah. Putus Ustaz, putus. La haula wala quwwata illa billah. Tak dengar pun apa yang Ustaz cakap tadi. Kamu dengar ya? Putus Ustaz. Boleh dengar saya? Putus Ustaz, tak dengar Ustaz. Allahu akbar, la haula wala quwwata. Okey, Alhamdulillah. Cuba nampak clear lah. Cuba. Okey, boleh ya? Alhamdulillah ya. Boleh Ustaz. Yang mustahak hadir sekalian ya. Cara yang dia ajar gitulah ya. Dan dengan kefahaman tauhid kita tadi tu ya, sifat 20 yang kita belajar ya. Yang ni lah insya-Allah ya. Kita dapat Tak boleh Ustaz, tak dengar, tak istiqamah jelas pun. Tak apa ke Ustaz, mungkin boleh kongsi untuk kelas berikutnya nanti. Ya, Kesian ya, ya. Ustaz. Dah InsyaAllah. macam-macam dah cuba. Memang tak dapat dengar Ustaz. Ya. InsyaAllah kita sambung nanti lah kot. Boleh ya? InsyaAllah Ustaz bagi balik semula ini apa teknik-teknik cara untuk berzikir tu baliklah. Untuk pertemuan akan datang dah. Usaha telah dibuat banyak kali kan, masih lagi tak InsyaAllah, insyaAllah. begitu baik line Ya, dia. ya. Sekarang discuss sama saya. Ya, Besok Ustaz. masih ada kelas Datuk, besok masih ada. Dia ganggu, tak dengar. Ya. Okay, kita tunggu Datuk type dekat chat. Baik. Okay, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Alhamdulillah.
tak apa, kita walaupun ada masalah lain, insyaAllah kita boleh sambung esok dengan izin Allah. Esok Ustaz masih lagi bersama kita dalam kuliah Isyak nanti. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Terima kasih. Jadi sebelum menutup majlis, saya nak buat bahan iaitu pada pukul 6.45 pagi. Kuliah besok ya. Bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Juno. Dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah. Sekejap ya. Okey, pada pukul 8.15 pagi, kuliah duha bersama Al-Fadil Ustaz Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa. Dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama dengan Yang Ma'arif Dr. Abbas bin Nordin sekali lagi insyaAllah dengan hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Jadi dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Kita sama-samalah membaca tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Datuk.